Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita bagi Sarawak, edisi Isnin 19 September. Bersama saya, Abang Muazli Abah Abdul Samad. Bandaraya Miri dipilih sebagai lokasi bagi sambutan hari lahir Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, sambutan diadakan bermula 7 hingga 9 Oktober depan. Datuk Seri Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin memberitahu 5 acara tonggak disusun atur sepanjang sambutan. Ia adalah Majlis Kesyukuran, Istiadat Perbarisan dan Rapat Raksasa, Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sarawak, Majlis Jamuan Negeri dan Majlis Jamuan Teh. Beliau memberitahu demikian pada sidang media di Miri selepas mempengerusikan mesyuarat berhubung sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri ke-86 di Kompleks Islam Sarawak. Sambutan ini merupakan acara kemuncak atau terbesar dalam kalender penganjuran acara-acara tonggak Kerajaan Negeri Sarawak setiap tahun. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Negeri Sarawak menyasarkan untuk menubuhkan 2 lagi pasukan pertahanan awam daerah di bahagian Bintulu, iaitu daerah Sebauh dan Tatau. Ia bertujuan meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan memperluaskan perkhidmatan pasukan tersebut dalam kerja-kerja menyelamat dan membantu khususnya berkaitan situasi kemalangan dan bencana. Pengarah Pertahanan Awam Negeri Sarawak, Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam PA Abdul Wahab Rahim berkata, ia merupakan sasaran beliau bagi memastikan Pejabat Pertahanan Awam Malaysia Daerah Bintulu yang mula ditubuhkan pada tahun 2002 dikembangkan ke Sebauh dan Tatau. 2002 kita ada dekat bahagian Bintulu. Hadir saya sekali lagi tu, saya mengharapkan kita ada di Sebauh. Kita ada di Tatau dan kita akan ada di daerah Bintulu itself. Ada 3 daerah di bawah bahagian Bintulu. Ia menjadi satu target kepada saya lah. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan ke pejabat APM Bintulu di Wisma Persekutuan Bintulu. APM Bintulu dan anggotanya, ujar beliau, telah menunjukkan kemampuan mereka walaupun terpaksa berdepan pelbagai kekurangan dalam melaksanakan penugasan yang diberikan. Malah katanya, sebagai barisan hadapan yang berkhidmat semasa pandemik COVID-19, ia jelas membuktikan komitmen pegawai dan anggota APM Bintulu menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Justeru, beliau akan memastikan pegawai dan anggota APM Bintulu mempunyai sebuah pusat kawalan operasi yang berasingan dari Pejabat Pertahanan Awam Daerah bertujuan keselesaan anggota yang bertugas 24 jam. Sementara itu, beliau turut mengingatkan untuk meneruskan latihan dalam perkhidmatan bagi memastikan anggota menguasai dan mahir mengendalikan peralatan dan tugasan yang diberikan. APM Daerah Bintulu mempunyai 7 pegawai tetap dan 60 anggota sukarela pertahanan awam. Terdahulu, sebelum melakukan lawatan ke Pejabat Pertahanan Awam Daerah Bintulu, Abdul Wahab telah melakukan lawatan ke rumah keluarga anggota APM Bintulu yang telah meninggal dunia di Kampung Penan Muslim Batu 10 bagi menyampaikan sumbangan beliau. Pihaknya juga telah mengikuti sesi pandu uji bot 32 APM di JT Polis Marine Bintulu. Naik taraf Hospital Limbang sebagai hospital pakar diyakini mampu mempertingkat perkhidmatan rawatan terbaik kepada pesakit. Timbalan Pengarah Hospital Limbang Dr. Norain Yahya berkata, kewujudan pakar sedia ada dan tambahan pakar pada masa akan datang akan mencukupkan keperluan doktor pakar di daerah itu. Selaras dengan perkembangan kepakaran ini, memang perkhidmatan dari segi kesihatan oleh pakar. Contohnya kita sudah ada perubatan kita ke depannya memang kita dah ada pakar kanak-kanak, pakar sakit puan, psikiatri dan juga radiologi. Jadi ke depannya dengan kedatangannya pakar seperti pakar anestesiologi dan also pakar bedah, benda ini akan meningkatkan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat Limbang. Tambah Dr. Ain, perkhidmatan dan kemudahan ubat-ubat di hospital termasuk unit rawatan rapi juga dirancang untuk ditambah baik. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada Hari Keselamatan Pesakit Sedunia di Limbang. Sementara itu, residen bahagian Limbang Sebi Abang menyifatkan pemilihan Limbang sebagai lokasi sambutan membuktikan pencapaian menarik daerah itu bertepatan dengan perkembangan Hospital Limbang. Jadi kita ambil peluang ini
kita menghebahkan bahawa limbang sekarang berkembang dalam konteks status pengobatan dan juga penjagaan pesakit, dan ini merupakan satu tarikan kepada petugas-petugas kesihatan untuk datang berkhidmat di Limbang ini. Kita difahamkan Hospital Limbang akan dinaik taraf ke satu peringkat di mana banyak lagi doktor-doktor pakar akan datang untuk berkhidmat di Limbang ini. Hospital Limbang antara 3 lokasi yang dipilih bagi sambutan di Sarawak bersempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Majlis Bandaraya Miri MBM komited dalam mencapai pembangunan mampan menjelang tahun 2030. Ke arah itu, Datuk Bandar MBM Adam Yee Siu Sang berkata beberapa skop perlu dicapai agar matlamat dapat direalisasi. Jelas Adam, antara skop tersebut adalah meminimumkan pembebasan gas rumah hijau, pemeliharaan sumber asli dan mempromosi produk mesra alam. Beliau berucap merasmikan majlis penyampaian hadiah pertandingan kitar semula sampah lautan bersempena Hari Pembersihan Sedunia peringkat bahagian Miri tahun 2022. Dalam pada itu, Adam turut memuji inisiatif ini yang dilaksanakan syarikat Future Ocean Borneo yang bekerjasama dengan Sapura OMV Upstream Sendian Berhad, Persatuan Wartawan Utara Sarawak, MBM, Pustaka Negeri Sarawak Miri, Koko Kebana Miri serta golongan guru dan pelajar sekolah yang terlibat dalam program sehari itu. Sementara pengasas Future Ocean Borneo Iqbal Abdullah yang merupakan Duta Persekitaran Hijau Majlis Bandaraya Miri memberitahu amalan kesedaran sayangkan alam sekitar perlu dipupuk bermula dari diri sendiri, keluarga sebelum masyarakat bagi bersama-sama menjaga alam sekitar. Dan buatan sesuatu yang saya telah lakukan iaitu menghasilkan satu pertandingan Upcycle Ocean Trash yang mana apa saja sampah yang kita temui di pantai kita dapat gubah semula untuk menjadi sesuatu barang yang bernilai tinggi, bersifat artistik dan bersifat environmental friendly. I feel very happy to be with all my friends right now. I'm very happy that all of us could get the win. Now, teamwork is all matters. To represent our school into this competition is like a really big chance for us to like show our strengths to our school and all. Objektif program tersebut ialah memupuk nilai sayang alam sekitar dalam kalangan masyarakat serta mempromosi pengurusan isu persekitaran global alam. Parti Demokratik Progresif PDP sedia merampas semula kerusi Mas Gading pada pilihan raya umum ke-15 yang dijangka diadakan dalam masa terdekat. Presidennya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, dengan kemampuan kerajaan negeri membangunkan Sarawak, beliau berharap penduduk di kawasan terbabit membuka mata dan kembali kepada kerajaan. Untuk itu, semua ahli parti di peringkat akar umbi diminta menyelesaikan segala pertikaian sebelum PRU 15 dalam usaha mewujudkan perpaduan antara pengundi. Beliau yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Republik China berucap pada Majlis Ramah Tamah bersempena pelancaran bilik gerakan gabungan Parti Sarawak kawasan Mas Gading. Terdahulu beliau merasmikan bilik gerakan PDP yang baru di Pasar Bau. Pada majlis sama, Naib Presiden PDP Datuk Henry Herijinep percaya Sarawak akan menjadi lebih teguh dengan kemenangan besar GPS dalam PRU akan datang. Katanya dengan jumlah kerusi yang banyak, Sarawak akan mempunyai kelebihan dalam menyuarakan hak-hak di Parlimen. Apakah lagi kita perlukan suara GPS di Dewan Parlimen penting, Dewan Rakyat, sebab kita mau mengembalikan hak-hak kita yang terhakis dalam MA 63. Bermakna kita MA 63 itu kita perlukan kekuatan GPS. Apa parti di Melaya yang memerintah itu kita tak kira dulu. Yang penting kita suara kita di GPS ini kuat. Tambahnya, ia penting bagi memastikan kesinambungan pembangunan Sarawak. Semangat patriotisme dalam kalangan belia perlu disemai agar dapat mengekalkan perpaduan keluarga Malaysia. Timbalan Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Tupung, Datuk Dr. Zaidi Suhaili berkata, ini kerana belia memainkan peranan penting untuk memimpin sesebuah pembangunan negara pada masa akan datang.
Datuk Dr. Zaidi Suhaili menjelaskan golongan belia merupakan generasi baharu juga perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran teknologi seiring dengan permintaan masa kini. Bagi kita di kawasan N6 Tupung, kita memberi peluang kepada belia-belia kita untuk memainkan peranan penting di dalam arus utama kepimpinan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak bersempena Karnival Belia N6 Tupong di Jitak, Kuching. Dalam pada itu, Datuk Dr. Zaidi berharap Karnival Belia N6 Tupong yang julung kalinya diadakan itu dapat diadakan sebagai acara tahunan untuk memupuk gaya hidup sihat dalam golongan belia. Karnival tersebut diadakan selama 3 hari bermula Jumaat lepas bersempena sambutan Hari Malaysia yang turut menyajikan pelbagai acara. Karnival Sibu Jaya berpotensi untuk dikembangkan dengan pelbagai aktiviti lain bagi menjadikannya sebuah acara tahunan yang mampu menarik kehadiran pengunjung dalam dan luar negara ke acara tersebut. Menurut pengurusi Emeritus M-Bank Group, Tan Sri Azman Hashim, penganjuran acara seperti Fiesta Air, konsert dan pertandingan motocross dalam Festival Sibu Jaya tahun ini terbukti telah berjaya menarik minat ramai pengunjung untuk datang ke Sibu Jaya. Saya dengan adanya macam ni kan, water festival kan, jadi ada kita punya konsert, boleh jadi lagi ramai orang datang sini besok. Water festival tu kalau kita buat betul-betul sehingga boleh dapat turis datang kan. Betul cara itu ekonomi lah kembang lah. Semuanya laku, nanti kedai laku, hotel laku. Ini satu benefit daripada apa yang kita buat lah. Beliau ditemui selepas menyaksikan konsert Mega Sibu Jaya di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim Sibu Jaya yang telah dihadiri lebih 10,000 pengunjung. Sementara itu, pengunjung yang ditemui memberi pelbagai reaksi dan harapan berkaitan Festival Sibu Jaya berkenaan. Jemput lebih banyak lagi acara lain selain daripada pesta air tempoh hari, lebih pada diadakan lebih di Fokusa ke Pulau Tepas, seperti Kro kan acara-acara lainnya. Ialah perbanyakkanlah acara sukan sebab penduduk sini pun banyak juga budak-budak yang potensi dalam sukan. Mungkin kalau sekarang dah ada konsert, so nanti mungkin boleh ada festival ke, kita tak tahu, macam ada festival cahaya, light festival kan. Sebab hari tu ada buat water festival. So mungkin next year mungkin ada light festival, boleh buat malam juga. Konsert ini merupakan konsert pertama yang diadakan di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim selepas dibuka secara rasmi Julai lalu. Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 19 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi. Assalamualaikum.